pelajar-pelajar. Okey, sebelum memulakan pembelajaran, cikgu perkenalkan diri dulu. Nama cikgu, Cikgu Huang, mengajar di SMK St. Anthony ya. Okey, topik yang cikgu akan bawa hari ini dari bab 9, Sejarah Tingkatan 5. Okey, tajuk yang kita akan belajar hari ini adalah Dasar Luar Malaysia. Okay, kenapa cikgu pilih tajuk ni? Sebab tajuk ni merupakan tajuk yang masa kita target untuk SPM Sejarah 2020. Okay, kita teruskan. Okay, sebelum tu kita tengok dulu apa objektif pembelajaran dengan tajuk Dasar Luar Malaysia. Okay, yang pertama, di akhir pembelajaran bagi subtopik ni, pelajar dapat apa? Dapat menyatakan maklumat dasar luar negara. Okay, ini yang pertama. Yang kedua, pelajar juga boleh menghuraikan asas-asas pengubalan dasar luar Malaysia. Dan yang ketiga, menghuraikan dasar luar Malaysia mengikut 3 tahap yang berbeza. 3 tahap ni maksudnya ada tahap pertama, tahap kedua dan tahap yang ketiga. Okay, Malaysia dikatakan mempunyai dasar luar yang tersendiri ya, yang itu berbaik-baik dengan semua negara. Okay, kepentingan dasar luar ni merujuk kepada maklumat ataupun tujuan yang ingin dicapai oleh Malaysia. Okay, kita akan belajar tentang maklumat ataupun tujuan. Apakah tujuan sebenarnya dasar luar Malaysia? Okay, yang pertama, menjamin keselamatan rakyat dan negara. Okay. Dan yang kedua, dia untuk juga memelihara kepentingan nasional. Ketiga, mengekalkan kedaulatan negara. Keempat, dia mengekalkan keamanan sejagat melalui kerjasama antarabangsa. Yang kelima, menjadi warga global yang bertanggungjawab memupuk kesejahteraan dunia. Dan yang terakhir, menggalakkan pembangunan dan kemajuan ekonomi. Okey, baik. Seterusnya kita tengok pula apakah bentuk hubungan luar Malaysia. Secara kasar ada 2 di sini, iaitu yang pertama multilateral dan bilateral. Okey, yang pertama kita tengok dulu apa tu multilateral. Okey, yang ini melibatkan hubungan dalam bentuk kumpulan dan pertubuhan. Contohnya ASEAN, Commonwealth, OIC dan NAM. Dan kemudian seterusnya kita lihat pula bilateral. Bilateral ni lebih terus hubungan yang dikatakan direct ataupun hubungan secara terus dengan negara-negara tertentu. Contohnya mana? Hubungan Malaysia dengan negara jiran kita seperti Thailand, Singapura, Indonesia. Dan hubungan Malaysia juga dengan negara-negara Asia, Afrika, Amerika dan Britain. Yang ini lebih dikatakan hubungan lebih rapat lah. Okey. Okey, baik. Seterusnya kita akan belajar asas pengubalan dasar luar Malaysia. Ataupun lebih senang untuk difahami adalah kita melihat pada faktor-faktor yang mempengaruhi dasar luar Malaysia. Okay, kita mulakan dengan faktor sejarah. Macam mana sejarah boleh mempengaruhi hubungan ataupun dasar Malaysia, dasar luar Malaysia. Kalau kita tengok dari sejarah, okay, hubungan memang telah terjalin sejak Kesultanan Melayu Melaka. Dan yang kedua, kalau kita lihat sini ya, hubungan ni serumpun dengan negara Kepulauan Melayu dan hubungan juga dengan negara-negara barat seperti Britain. Yang ni, hubungan dengan Britain ni kita boleh lebih faham sebagai kita pernah sebenarnya dijajah oleh British sangat dalam tempoh yang agak lama. Okey, dan kemudian walaupun kita telah merdeka tapi kita juga masih lagi kekal mengadakan hubungan dengan negara-negara yang pernah menjadi bekas tanah jajahan British. Satu lagi, dari segi
ancaman komunis. Sebab kita pernah diancam oleh Parti Komunis Melaya satu ketika dulu, dan ini menimbulkan kesan yang agak besar di mana rakyat hidup menderita. Dan disebabkan itu, negara kita dalam dasar luarnya pernah pada satu ketika dulu, ini selepas bila kita baru merdeka, kita tidak mau menjalinkan hubungan dengan negara komunis. Pada mula-mulanya kita lebih kepada dasar pro-barat. Okay? Selepas kita merdeka sebenarnya, dasar pertama paling awal kita gunakanlah dasar pro-barat. Yang ini tujuannya adalah untuk keselamatan negara. Okay. Dan yang kedua, dari segi faktor ekonomi. Faktor ekonomi, kalau kita lihat negara kita sememangnya mengamalkan pasaran bebas. Dan ini, kalau kita lihat dari segi ekonomi, negara kita memangnya menjalinkan hubungan perdagangan dengan negara barat. Okay, kerana Malaysia merupakan pengeluar bahan mentah. Contohnya bahan mentah kita adalah seperti getah. Okay, dan negara barat ni merujuk kepada contohnya seperti Britain, Amerika Syarikat, dan kita perlukan negara-negara ini sebagai pembeli bahan mentah kita, dan juga kita mengharapkan juga negara barat ni sebagai pasaran untuk memasarkan bahan mentah kita dan juga modal dari negara tersebut. Okay. Ini dapat menggalakkan pelaburan asing dan sekaligus meningkatkan ekonomi negara kita. Okay, dan kita tengok yang seterusnya. Malaysia juga pernah menjalinkan hubungan dengan negara timur seperti Jepun dan Korea. Kalau kita tengok pada tahun 1980-an, negara kita pernah mengadakan dasar pandang ke timur. Okay, maksudnya apa? Kita menggalakkan pelaburan dari timur, khususnya Jepun dan Korea. Okay, di sini. Dan seterusnya kita lihat yang ketiga pula, jalingan hubungan dengan negara-negara membangun dan negara Islam untuk meningkatkan pasaran, sekaligus untuk mengadakan pelaburan juga lah. Okay, ini adalah dari segi ekonomi. Kemudian kita tengok pula dari segi faktor politik. Okay, dari segi faktor politik, kalau kita tengok sistem negara kita, gunakan sistem apa? Ya, dari segi politik, negara kita mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen. Okay. Dan sebab itu, melalui sistem kita ni, kita biasanya berhak untuk menentukan hala tuju dan masa depan sendiri. Okay. Dan sebab itu dalam dasar luar, Malaysia sentiasa menekankan pemeliharaan kedaulatan negara lain. Dan oleh itu, kita juga berpegang teguh pada prinsip PBB, okay, yang untuk memelihara keamanan dunia. Contohnya satu isu yang kita sokong sini, kita sokong isu Palestin. Malaysia menyokong isu Palestin yang telah diceroboh oleh Israel. Okay. Kemudian ini dari segi politik, kemudian dari segi demografi. Okey, kalau bercakap pasal demografi, kita biasanya bercakap tentang bilangan penduduk ataupun latar belakang kita. Kalau kita lihat latar belakang negara kita, majoriti adalah orang agama Islam kan. Okey, dan kita lihat dari segi hubungan luar kita. Malaysia berjalin hubungan baik dengan negara-negara Islam kerana majoriti penduduk beragama Islam, dan tidak menjalin hubungan dengan negara Israel. Kenapa dia tak mau jalin dengan Israel? Seperti yang sudah sebut tadi, sebab Israel pernah menceroboh dan menindas Palestin. Itu puncanya. Dan kemudian Malaysia dia menentang juga dasar apartheid di Afrika Selatan. Apa maksud dasar apartheid ni? Kalau kamu masih ingat kita pernah belajar ni. Dasar apartheid ni maksudnya apa? Satu dasar dia membeza-bezakan warna kulit penduduk. Contohnya penduduk yang berkulit putih, yang dia sebenarnya merupakan golongan minoriti tapi dia diberikan banyak keistimewaan dalam semua bidang politik, ekonomi, sosial. Orang putih ni sebenarnya diberi banyak keistimewaan.
Tapi produk asal dia pula sebenarnya warna kulit hitam. Okay, tapi dia merupakan golongan majoriti. Walaupun dia golongan majoriti, tapi mereka dianggap rendah kedudukan, rendah kedudukan dan tidak diberi hak politik dalam masyarakat. Okay, dan nampak sangat ada ketidakadilan di sini ya, sebab tu Malaysia menentang dasar apartheid. Okay. Dan kita tengok yang last one dari segi faktor geografi, macam mana dia mempengaruhi ya asas pengumpulan dasar luar Malaysia. Dari segi faktor geografi senang. Okay, kalau kita lihat kedudukan kita sebenarnya strategik ya dan bersempadan dengan banyak negara di rantau ini ya, contohnya Singapura, Thailand, Indonesia, Filipina dan Brunei. Ini semua adalah negara jiran kita. Okay. Ini semua adalah tentang asas pengumpulan dasar luar yang mempengaruhi ya, mempengaruhi kita mengadakan hubungan luar. Okay, kita ulang sini, kita ada faktor sejarah, faktor ekonomi, faktor politik, faktor demografi dan faktor geografi. Okay, baik. Seterusnya kita belajar tahap pertama. Okay, kita akan belajar tahap per tahap tentang dasar luar Malaysia. Okay, tahap yang pertama, kita akan mulakan dengan yang pertama, tahap pertama dulu. Tahap pertama dia dikatakan bermula dari 1957, okay, sebaik kita merdeka sehingga 1970. Dan pada masa ini kita diperintah oleh Perdana Menteri yang pertama bernama Tunku Abdul Rahman. Okay, baik. Okay, kita tengok secara mendalam apa sebenarnya perkembangan dasar luar Malaysia dalam tahap pertama ni. Okay. Yang pertama, dasar luar Malaysia sebaik kita merdeka, kita adalah mengamalkan dasar pro-barat dan anti-komunis. Okay, kenapa kita pro-barat? Maksudnya kita lebih melihat pada barat. Okay, sebab dan juga kenapa pula kita anti-komunis? Okay, ada sebabnya ni. Sebab dia ancaman komunis di Asia Tenggara. Okay, sebab kita pernah diancam komunis. Dan seterusnya, Malaysia disebabkan ancaman komunis, Malaysia perlukan bantuan tentera daripada negara Commonwealth. Contohnya Britain, Australia dan New Zealand. Ini negara yang membantu kita pada masa itu. Dan kemudian Malaysia buat lagi perjanjian, menandatangani perjanjian pertahanan Inggeris ya, TMAMDA, yang maksudnya apa? Perjanjian pertahanan Inggeris Tanah Melayu. Ulang perjanjian pertahanan Inggeris Tanah Melayu. Kita panggil sebagai AMDA, AMDA ya. Okay, di mana dalam perjanjian ni mereka pihak Inggeris maksudnya British ni, dia akan beri bantuan jika kita diserang. Okay, maksudnya kita disokong oleh British. Okay, itu yang pertama, dari segi dasar kita yang pertama, selepas kita merdeka, kita lebih kepada anti-komunis sebenarnya. Okay, kita tengok dari segi dasar yang seterusnya, pada tahap pertama, kita mengamalkan dasar berbaik-baik dengan negara jiran. Okay, selepas kita merdeka sini, kenapa kita perlu berbaik-baik? Okay. Sebab kalau kita lihat Malaysia, pembentukan Malaysia sebenarnya mendapat banyak penentangan. Okay, seperti kita sudah belajar sebelum ni. Contohnya apa? Sebelum kita membentuk Malaysia, kita banyak penentangan daripada Indonesia dan Filipina. Okay, sebab tu usaha Malaysia untuk berbaik semula dengan negara jiran kita usahakan dengan mengadakan pertubuhan seperti pertubuhan negara-negara Asia Tenggara, kita panggil sebagai ASA sini. Ini melibatkan siapa? Melibatkan Malaysia, M for Malaysia, kemudian T untuk Thailand dan F ni untuk Filipina.
Okay, tapi ini kita panggil sebagai asas pertubuhan negara-negara Asia Tenggara. Okay, ini usaha pertama kita untuk mengamalkan dasar berbaik-baik dengan negara jiran. Okay, kemudian Mapolindo. Kalau dari nama ni kita nampak ada MA stand for, ini untuk merujuk kepada Malaysia. PHIL, PHIL ini merujuk kepada Filipina, dan INDO ini merujuk kepada Indonesia. Jadi kita nampak sini gabungan Malaysia, Filipina dan Indonesia. Kenapa ada gabungan Mapolindo? Ini juga disebabkan penentangan oleh Indonesia dan Filipina terhadap pembentukan Malaysia. Tapi Malaysia sengaja cuba membawa perundingan dengan mengadakan Mapolindo ni, okay, supaya dapat berbaik-baik semula dengan negara jiran kita, khususnya Filipina dan Indonesia. Dan seterusnya negara kita juga terlibat dengan ASEAN. Okay. Dalam ASEAN pada tahun 1967 melibatkan Malaysia, M for untuk Malaysia, merujuk kepada Malaysia, T merujuk kepada Thailand, I merujuk kepada Indonesia, F untuk Filipina dan S untuk Singapura. Ini semua negara-negara jiran kita dekat. Okay, dan sebab itu kita untuk memulihkan hubungan kita, untuk dasar berbaik, kita adakan ASEAN. Okay, satu pertubuhan. Okay, itu dari segi dasar berbaik-baik dengan negara jiran. Kita tengok satu lagi. Dan satu lagi dulu. Okay, ini dari segi ekonomi pula. Okay, dari segi ekonomi ya, macam mana dasar kita pada tahap pertama ni? Sebab kalau kita nampak selepas merdeka, okay, sebenarnya kita masih ada kesan daripada penjajahan British ya. Kita masih lagi ada pergantungan pada Britain. Ya, kita bergantung pada Britain dalam menjaga kepentingan ekonomi negara kita sebenarnya. Okay, kenapa? Ini punca ada A ya. Kalau kita lihat sini, A, Malaysia sebenarnya adalah anggota blok sterling. Okay, yang guna mata wang pound sterling. Itu dulu Dan kemudian Malaysia juga masih menumpukan hasil getah dan biji timah. Dan kemudian kita lihat pelabur British sebenarnya masih lagi menguasai ratusan yang besar ekonomi Malaysia walaupun kita sudah merdeka. Itu dari segi apa? Perdagangan dan perindustrian. Oleh itu, untuk mengurangkan pergantungan, okay, kita cuba menjalinkan hubungan perdagangan dengan negara jiran kita, okay, yang terutamanya Singapura dan seterusnya dengan Jepun. Okay, itu dari segi ekonomi. Kalau kita lihat ini adalah 3 dasar utama kita pro Barat. Okay, kita lebih kepada memihak pada Barat, kita lebih pada dan juga mengamalkan dasar anti komunis. Dan dari segi dengan negara jiran pula kita lebih kepada dasar berbaik-baik. Okay, dan dari segi ekonomi pula kita masih lagi memang pro Barat lah. Kita lebih lagi banyak kepada perdagangan dengan Barat dan kita cuba beralih. Kemudian kita cuba alih kepada negara Timur pula. Okay, itu dari segi dasar luar Malaysia tahap pertama. Okay, baik. Seterusnya kita lihatlah tahap kedua, dasar luar Malaysia tahap yang kedua, yang ini bermula pada 1970-an. Okay, pada masa ni 1970-an kita sudah diperintah, sudah tukarlah Perdana Menteri kita, itu Perdana Menteri yang kedua Tunku Abdul Razak dan juga Tun Hussein On. Ini pada tahap 2. Okay, pada tahap 2, apa dasar hubungan kita? Apa dasar luar kita? Okay. Tun Abdul Razak dan Tun Hussein On, dia gunakan dasar berkecuali. Apa maksud dasar berkecuali ni? Maksudnya macam tak mau masuk campur lah. Okay. Dasar berkecuali dan berbaik-baik dengan semua negara. Okay. Sebab dia, kenapa kita adakan dasar macam ni? Kenapa kita adakan dasar berkecuali? Okay. Sebab adanya perubahan dasar kita sini, kita nampak. Sebab kurangnya peranan dasar AMDA, kamu masih ingat AMDA itu merujuk kepada pertahanan Inggeris Tanah Melayu. Di mana dalam dasar AMDA ini dia merujuk kepada
Malaysia memerlukan sokongan British dalam ketenteraan. Tapi sekarang kita sudah kurang memerlukan bantuan ni sebab tu, dan kurang juga peranan dasar MNDA sudah. Okay, dan kita juga kurang pengaruh British di Timur sudah. Okay, dan satu lagi kes pergolakan di Vietnam. Okay, pergolakan di Vietnam menyebabkan kita mengamalkan dasar ni. Okay, baik, seterusnya lihat pula dari segi hubungan dengan negara-negara komunis. Kalau sebelum ni dalam tahap pertama kita anti komunis kan. Okey, dan tahap kedua mula 1970-an dasar kita mula berubah. Kita mula menjalinkan hubungan dengan negara-negara komunis, contohnya China, okey, dan Jerman Timur. Ini semua negara komunis ni, Korea Utara, Vietnam Utara dan Mongolia. Okey, dan seterusnya okay, ini satu lagi pertubuhan yang kita panggil sebagai Zovan. Zovan ni apa ni sebenarnya? Maksudnya zon aman, bebas dan berkecuali. Okay. Sebenarnya bukan Malaysia saja mengamalkan pada dasar berkecuali ya. Malah negara-negara Asian lain juga menggunakan dasar berkecuali ni. Sebab tu mereka akan gunakan nama ni sebagai simbol mereka mau mengadakan zon aman, bebas dan yang paling penting adalah kita faham sebagai dasar berkecuali. Tidak mau masuk campur dalam mana-mana pertelingkahan mana-mana negara dan dunia ni ya. Okey. Okey, dan yang akhir sekali kita lihat pada tahap 2 ni, hubungan diplomatik dengan Vietnam. Okey, sini ya, hubungan diplomatik dengan Vietnam sebenarnya berjaya selesaikan masalah-masalah pelarian Vietnam ke Malaysia. Okay. Dan masalah pelarian Vietnam ni di Malaysia ni dapat diatasi ya dengan adanya kerjasama dengan negara-negara jiran sebenarnya. Okay, ini pada satu ketika dulu. Okay, baik, kita lihat pula dasar luar Malaysia tahap yang ketiga. Okay, ini pada tahun 1981 hingga 2003. Okay, yang ini pada tahap yang ketiga ini sebenarnya diperintah oleh Tun Mahathir lah. Okay, kita tengok yang pertama. Okay, pada dasar luar Malaysia tahap ketiga ni sebenarnya kita masih mengekalkan dasar-dasar tahap yang kedua. Kalau kita masih ingat tadi, okay, dasar-dasar tahap kedua sebenarnya lebih kepada dasar yang berkecuali. Okay, dan seterusnya penekanan kita lebih kepada kepentingan ekonomi ya, yang menjurus kepada perdagangan, pelaburan, pembangunan ya. Dan untuk mencapai maklumat dasar tersebut ya, beberapa usaha yang telah kita ambil. Yang pertama sini kita lihat apa? Hubungan. Kita menjalinkan hubungan erat dengan negara-negara Asian ya. Ini untuk apa? Menyelesaikan krisis Vietnam dan Kampuchia. Kita perlu selesaikan sebarang konflik sini. Sebelum ada hubungan yang lebih baik ya. Dan seterusnya kita juga mengamalkan ini dasar pandang ke timur ini pada tahun 1982. Tujuannya apa? Tujuan untuk meningkatkan pembangunan negara dengan mencontohi kepada negara yang lebih moden seperti Jepun, Korea Selatan. Negara-negara ini kita anggap sebagai model model kepada pembangunan negara kita. Dan sini apa sebenarnya nilai yang bagus dari negara-negara Jepun dan Korea sini yang kita perlu belajar sebenarnya. Contohnya semangat cintakan negara, itu nilai bagus nilai baik. Contohnya nilai kita nak amalkan nilai seperti kesungguhan bekerja, dan satu lagi etika pengurusan kerja yang baik. Itu yang biasanya kita ambil sebagai contoh dari negara-negara Jepun dan Korea Selatan ni. Baik, dan seterusnya kita tengok pula hubungan dua hala. Hubungan dua hala
ataupun kita tengok sebagai hubungan dengan negara-negara lain. Okey, ini cara dia untuk meningkatkan hubungan dengan negara-negara ni dibuat oleh, biasanya dia buat oleh Perdana Menteri Tun Datuk Mahathir Mohamad. Okey, dia pergi melawat ke Afrika, dia melawat Amerika Selatan, Caribbean dan Pasifik Selatan. Okey, tujuannya untuk meningkatkan hubungan. Okey, selepas meningkatkan hubungan diplomatik ni, dan misi seterusnya apa? Untuk meningkatkan ekonomi kita. Okey, itu sebab tu dia, di sini misi dia perdagangan turut serta. Maksudnya apa sini? Selain daripada kita jalinkan hubungan politik, sekaligus kita boleh jalinkan hubungan perdagangan. Okey, itu yang dibuat oleh Tun Mahathir Mohamad. Okey, itu dari segi tahap dasar luar Malaysia tahap yang ketiga. Okey, baik, kita cuba kita sudah sampai di penghujung tajuk dasar luar Malaysia. Kita boleh cuba jawab soalan pula. Okay, baik. Kita cuba jawab soalan objektif yang pertama ni. Okay, kita tengok simulasi dia dulu. Tengok jadual lah. Dasar luar Malaysia. Okay, sebelum 1971, dasar kita adalah dasar Pro-Barat. Okay, selepas 1971, dasar kita adalah dasar berkecuali. Okay. Jadual di atas menunjukkan perubahan dasar luar Malaysia. Okay, soalan dia, mengapakah berlaku perubahan dasar di atas? Pilihan jawapan A. Suasana yang aman di Vietnam. B. Bantuan pertahanan dari Commonwealth. C. Pengaruh Britain di Timur berkurangan. D. Perjanjian Inggeris Tanah Melayu ditandatangani. Okay, apakah jawapan anda? Sila pilih jawapan. Okay, baik. Jawapan yang tepat sini ialah C. Pengaruh Britain di Timur berkurangan. Okay, kalau anda masih ingat pada awalnya memang kita pro-barat, tapi kemudian hubungan kita dengan Britain semakin lama semakin lentur sudah, terutamanya bila kita pengaruh Britain penjajah kita dulu sudah di timur ni sudah semakin berkurangan. Sebab tu kita mula gunakan dasar berkecuali. Okay, dan selain tu kita juga mula mengamalkan menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara komunis sudah. Okay, jadi jawapan yang tepat sini adalah C. Seterusnya, kita tengok satu soalan lagi. Okay, cuba bacakan. Mengapakah Malaysia menentang dasar apartheid yang diamalkan di Afrika Selatan? Masih ingat apa maksud dasar apartheid ni? Dasar yang membezakan warna kulit tadi. Okay, warna kulit orang hitam dengan orang putih. Okay, mengapa Malaysia menentang dasar ni? A. Melindungi pasaran ekspor. Jadi, memelihara keamanan dunia. C. Menyokong perbezaan budaya. D. Mementingkan konsep perpaduan. Okay, jawapan anda? Okay, baik. Jawapan yang tepat sini adalah D. Okay, di mana kita Malaysia mementingkan konsep perpaduan. Okay, kalau kita tengok latar belakang Malaysia memang dari pelbagai kaum, agama, budaya yang berbeza-beza. Sebab tu dasar perpaduan ni adalah sangat penting dalam Malaysia. Sebab tu bila kita menentuh dasar luar Malaysia, kita juga sangat mementingkan konsep ni. Sebab tu kita menentang dasar apartheid. Okay, baik. Soalan seterusnya, mengapakah kerajaan memperkenalkan dasar pandang ke Timur pada tahun 1982? Pilihan jawapan, cuba bacakan. Menerima bantuan teknikal. B. Meluaskan kawasan pengaruh. C. Memajukan sektor pelancongan. D. Mencontohi etika kerja yang baik. Ya, apakah jawapan anda? Sila pilih. Baik, jawapan yang tepat untuk soalan ni ialah mencontohi. Mencontohi etika kerja yang baik.
Okay, ini salah satu daripada etika kerja yang diamalkan di Jepun dan Korea. Sebab tu kita sentiasa melihat negara tersebut sebagai model model pembangunan. Okay, jadi jawapan dia adalah D. Okay. Seterusnya, baik, soalan yang seterusnya, Malaysia mengadakan hubungan diplomatik dengan Singapura. Apakah bentuk hubungan tersebut? Okay, pilihan jawapan dia A. Bilateral, B. Unilateral, C. Berkecuali, D. Multilateral. Okay, pelajar sudah jawab? Baik, jawapan yang tepat untuk soalan ni ialah jawapan dia A ya. Okay, bilateral. Okay, seperti kita tahu hubungan Malaysia dengan Singapura, okay, hubungan jiran sangat dekat. Sebab tu hubungan dia adalah hubungan yang berbentuk terus ataupun direct bilateral. Baik, kita teruskan satu lagi soalan. Mengapakah Malaysia mengamalkan dasar pro-barat pada tahap pertama perkembangan dasar luarnya? Okay, kenapa kita lebih memihak kepada barat? Okay, A. Untuk mengatasi masalah kewangan. B. Memerlukan bantuan teknikal. C. Menjaga kepentingan ekonomi. D. Memelihara hubungan yang diplomatik. Okay. Jawapan anda? Okay, baik, jawapan yang tepat sini ialah C. Okay, untuk menjaga kepentingan ekonomi. Okay, sebab pada awal pada tahap pertama ni maksudnya kita masih lagi kita baru mereka. Bila kita baru mereka, kita masih lagi banyak adakan perdagangan dengan negara barat khususnya Britain dan Amerika Syarikat. Okay, sebab tu kita perlu dasar pro barat untuk jaga kepentingan ekonomi. Okay, seterusnya kita baik, ini soalan struktur lah. Kita cuba tengok satu soalan struktur. Okay, nombor satu sini. Jadual berkaitan dengan perkembangan dasar luar Malaysia. Okay, kita ada 3 tahap sini. Tahap pertama, diperintah oleh tokoh yang bernama Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri kita yang pertama. Tahap kedua, dasar luar Malaysia pada masa ini diperintah oleh Tun Abdul Razak, Tun Husin On, dan ketiga oleh Tun Datuk Mahathir Mohamad. Ini 3 tahap perkembangan dasar luar Malaysia oleh beberapa Perdana Menteri kita. Okey, soalan A. Soalan A, nyatakan 2 maklumat dasar luar Malaysia. Jawapan dia berlaju. Satu, untuk menjamin keselamatan rakyat dan negara. Dan yang kedua, memelihara kepentingan nasional. Ini soalan yang pertama, contoh soalan yang berkaitan dasar luar Malaysia. Seterusnya kita tengok pula soalan struktur B ni. Apakah perkara penting dalam dasar luar Malaysia tahap pertama? Apakah jawapan dia? Dasar pro-barat yang anti-komunis serta dasar berbaik-baik dengan negara jiran dan negara Commonwealth. Kalau kita lihat jawapan ni berapa markah? Sini ada 2 markah sebenarnya. Markah pertama, dasar pro-barat dan anti-komunis, itu 1 markah sudah. Serta dasar berbaik-baik. Dasar berbaik dengan negara jiran dan negara Commonwealth, ini markah kedua. Baik. Teruskan soalan C pula. Soalan C, mengapakah dasar luar Malaysia bertukar corak menjelang tahun 1970-an? Mengapa? Jawapannya, kita ada banyak jawapan sini Cuba bacakan terus contoh jawapan sebab kurangnya pengaruh Britain di Timur, kurangnya peranan AMDA, pergolakan di Vietnam yang melibatkan Amerika Syarikat dan
China. Okay, ini contoh jawapan kenapa kita tukar corak dasar luar Malaysia. Okay, baik, teruskan. Soalan yang seterusnya. Okay, dua lagi soalan sini. Soalan dia, bagaimanakah dasar pandang ke timur dilancarkan pada tahap yang ketiga? Okay, kita terus pada jawapan. Contoh jawapan dia. Jepun dan Korea Selatan dijadikan model bagi membangunkan Malaysia dengan mengambil dan menerima pakai nilai-nilai yang baik. Okey. Ini jawapan kenapa kita menggunakan dasar pandang yang pandang ke timur. Sebenarnya kita boleh tambah lagi contoh dia. Contoh dia apa? Apa nilai-nilai baik daripada Jepun sini, daripada Korea sini. Contohnya kita menggunakan nilai etika kerja yang baik. Okey, itu salah satu contohnya. Seterusnya kita tengok pada soalan kebat. Soalan ini soalan kebat. Soalan I, pada pendapat anda, apakah faedah yang diperoleh negara kita daripada dasar berbaik-baik dengan negara luar? Okey, pada pendapat anda. Okay, jawapan dia melihat kepada apa? Faedah ataupun kita faham sebagai keuntungan bila kita berbaik-baik dengan negara lain. Okay, contoh jawapan yang sesuai, kerjasama dari segi perdagangan, menguntungkan negara kita. Kemudian yang kedua, keamanan antara negara. Seterusnya dari segi ekonomi lagi yang meluaskan pasaran. Dari segi sosial pula kita dapat menjalin kerjasama pendidikan. Kemudian pertukaran teknologi, meningkatkan teknologi negara. Dan terakhir sekali, menggalakkan pembangunan dan kemajuan ekonomi. Okey, baik, kita sudah sampai ke penghujung. Kita sudah banyak melihat kepada contoh-contoh soalan. Okey. Dan terima kasih kepada semua pelajar yang menyertai pembelajaran hari ini. Okey, terima kasih. Sekian, terima kasih.